dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Terima kasih kepada yang dah subscribe channel ni. Pada yang belum, silakan subscribe untuk notifikasi awal video terbaru daripada channel ni dan juga tanda sokongan anda. Baik, ada informasi terkini yang kita perlu tahu, ya, dikongsikan bersama oleh Tuan Azmi Bugis, pejuang KPSP kita, tentang kerisauan pencarum, tentang petition, seperti yang sebelum ni pernah aku sampaikan, berbaloi ataupun tidak, ataupun patut ataupun tidak, perlu ataupun tidak petition itu. Dan sekiranya persoalan timbullah, kalau petition itu tidak mencapai 1 juta, apa akan jadi, dan kenapa perlu sampai 1 juta tanda tangan. Okey, jom kita mulakan. Perkara ini telah dijelaskan oleh saudara Tuan Azmi Bugis, untuk kita faham situasi sebenarnya. Terima kasih kepada Tuan Azmi kerana menjelaskan perkara, dan perkara ini agak melegakan, kerana penerangan yang diberi jelas, baru kita faham dan kita lebih faham kenapa perlunya petition itu, kenapa perlu banyak. Okey, kita mulakan. Aku akan letak di ruangan skrin untuk perkongsian bersama. Okey, nombor 1, apa yang diterangkan oleh Tuan Azmi ialah ia bertujuan untuk create urgency dan awareness di kalangan pencarum yang serius ingin mengeluarkan wang simpanan mereka, sebagai satu data yang padat. Kena faham, so kena ada satu data yang padat untuk pengeluaran ini, untuk diusulkan dan diketengahkan kepada pihak kerajaan bahawasanya rakyat yang bergelumang dengan kesusahan hidup yang mencengkam perlu diluluskan tuntutan ini. Jadi nombor 1 tu jelas, perlu ada tanda tangan, kerana ia akan dijadikan satu data dan maklumat supaya tuntutan itu kuat, menunjukkan ramai yang masih memerlukan. Korang kena ingat, pengeluaran yang dahulu ialah pengeluaran terakhir, dikatakan pengeluaran terakhir. Jadi untuk memohon sekali lagi bukan mudah. Itu dia yang pertama. Yang kedua, perjuangan tuntutan khas RM10K sebelum ini, petition yang diviralkan mendapat sambutan memberangsangkan, di mana petition yang mendapat tanda tangan mengambil masa berbulan mencapai 100K tanda tangan. Tetapi bila tuntutan diluluskan, 7K pencarum memohon. Justru untuk perjuangan kali ini tak boleh capai 1 juta. Betul juga apa yang dikatakan oleh Tuan Azmi ni. Aku pun dulu pernah mention dia ni kan. Masa membuat petition berapa orang je, tapi bila diluluskan yang memohonnya 6 juta 7 juta yang memohon kan. Jadi kalau begitu ramai yang memohon, kenapa kali ni tak mampu nak dapatkan 1 juta kan? Jadi kita nak boleh nampak kat situ keperluannya. Okey, yang ketiga, andai kata petition kali ini tak capai sasaran. Ini persoalan yang pernah timbul. Kalau tak jadi, kalau petition tu tak cukup 1 juta, adakah tuntutan itu akan berhenti? Okey, Tuan Azmi jawab. Andai kata petition kali ini tak capai sasaran 1 juta tanda tangan, adakah perjuangan ini akan dibatalkan atau akan dihentikan? Maka jawapan daripada Tuan Azmi, jawapannya tidak. Tidak. Okey. Tidak akan dihentikan. Perjuangan ini akan diteruskan. Cuma saya rasa kecewa sebab kebanyakan pencarum hanya mementingkan diri dan tidak bersama-sama dalam menyokong perjuangan ini. Itulah dia. Realiti yang kita kena hadap dan hadam. Sungguh benar bagai yang dikata oleh Tuan Azmi. Aku tak nak komen apa-apa perkara ni, kerana yelah, seperti perkara nombor 2 tu kan, bila minta petition sikit je yang nak sign, tapi bila diluluskan, yang mengeluarkannya punyalah banyak juta. Kenapa tak mampu nak tanda tangan sebanyak 1 juta? Ada benarnya di sini. Okey, baik, yang nombor 4. Okey, sebab utama yang ramai pencarum tidak mahu menandatangani petition sebelum ini adalah kerana ia pada akhir pengisian petition ada diminta untuk membuat sumbangan ataupun berbayar. Petition ini tidak perlu bayar dan pengelola website bagi pilihan sama ada nak beri sumbangan atau berkongsi tular pada media sosial yang lain. Jadi, pilih tular pada media sosial yang lain dan submit, itu saja. Okey, harap je lah. Yang kali ni tak perlulah nak kena bayar ke apa ke kan. Okey, kita cuma perlu tularkan saja, share. Okey, lepas hantar, share. Share, hantar. Okey, petition ni. Okey. Dan yang terakhir sekali, insya-Allah dalam masa terdekat saya akan buat live telecast untuk memberi penjelasan tentang tuntutan KPSP 2.0 supaya jelas, dan kali ini saya sangat mengharap sahabat-sahabat pencarum faham dan jangan sampai saya perlu melukis lagi. Okey, itulah dia, perkongsian terkini daripada Tuan Azmi Bugis. Harap kita semua faham dan jelas dah, pertanyaan-pertanyaan yang terbuku di dalam kepala kita sejak 2-3 menjak ni dah pun dihurai oleh Tuan Azmi. Yang pertama, aku simpulkan, kenapa perlu tanda tangan 1 juta? Kerana itu perlu untuk menunjukkan kesungguhan rakyat, pencarum, kesungguhan pencarum untuk mengeluarkan wang mereka sekali lagi. Kena faham, pengeluaran yang 10K dahulu dah diisytiharkan sebagai pengeluaran terakhir. Jadi kalau nak minta sekali lagi,
memang perlukan kekuatan sokongan. So that's why perlukan tanda tangan yang begitu banyak. Dan kalau yang memohon boleh sampai 1 juta, 7 juta, 8 juta, saya tak ambil apa, 7 juta, 6 juta, 7 juta. Kenapa 1 juta tanda tangan sukar untuk dicapai? Okey, boleh dicapai kalau betul cara dia. Cuma perlu dihebahkan lagi supaya orang aware benda ni, seperti yang Tuan Azmi cakap, kesedaran keperluannya. Okey. Dan yang seterusnya, kesimpulannya iaitu okey, petition tidak perlu berbayar. Okey, cuma perlu share saja untuk kalau korang rasa nak bagi sumbangan, korang boleh bagi sumbangan kepada pengelola website. Kalau tak perlu, kalau rasa tak mampu nak bagi sumbangan, boleh tularkan saja supaya lebih ramai akan menandatangani. Okey. Dan yang terakhir, sekiranya tidak mencapai lah, katakanlah dah buat macam mana pun tak dapat 1 juta tanda tangan, adakah ia akan dihentikan? Tidak. Akan diteruskan juga dengan cara yang macam-macam lain. Banyak lagi ikhtiar lain. Ini dia antara satu langkah pertama untuk mendapatkan KPSP tambahan ini. Dan yang terakhir, korang janganlah tanya soalan-soalan yang kata orang, jangan sampai membuat Tuan Azmi melukis lagi. Dulu dah pernah lukis dah. Aku ingat lagi posting kan. Siap ada lukisan, lakaran lagi. Janganlah sampai beliau melakar lagi, membuat lakaran supaya untuk kita faham. Okey, jadi jelas apa yang dipertanyakan oleh ramai orang, akhirnya dijawab oleh Tuan Azmi. Okey, kita nantikan live telecast daripada beliau. Dan macam biasa sokonglah. Seandainya ada pun carum yang tidak ingin membuat pengeluaran sekalipun, tak salah kalau korang sokong. Korang sokong je. Okey, contohlah saudara A, katakan beliau ada baki banyak, dah okey semua, pulih dan tak perlu buat pengeluaran. Sokonglah juga walaupun tak nak buat pengeluaran sekalipun. Supaya apa? Supaya membantu orang lain. Secara tak langsung, tindakan itu tindakan yang membantu orang lain yang memerlukan. Okey, sekian. Kita jelas dan faham dalam perkara ni. Aku pernah bangkitkan benda ni, dan alhamdulillah Tuan Azmi telah menjelaskan untuk perkongsian kita bersama. Fahamlah Jangan anggap perjuangan itu akan berakhir. Dia tak akan berakhir walaupun tak cukup 1 juta. Tapi yang penting cuba cukupkan 1 juta dahulu. Walaupun sukar tapi tak mustahil. Dia memang sukar sebenarnya tapi tak mustahil. Tak ada apa yang mustahil kalau ada usaha. Okay, see you guys in my next video, in my next update tentang hal ini. Bye bye. Assalamualaikum.